kena pakak hidup mikir dengan penuh insaf. Dengan penuh insaf, jangan kita mikir dengan sekadar sekali sekala, sekali sambil lewa gitu. Kita kena kaji ya. Hei umat Islam, hei orang kafir, kalau ada masa sekali ni kita buat kajian dah apa boleh buat rehat ni, siapa dia corona. Saya rayak banyak kali tuai kepada corona ialah Allahu Akbar. Tu tuai kepada corona. Nah, maka kita kena minta dari tuai dia. Allahumma afina min kulli bala'id dunya. Corona di antara bala'id dunya. La ilaha illallah. Ringkasnya, ta'un adalah penyakit yang cepat merebak dan berjangkit. Juga selaku tentera Allah yang kuat menyerang mangsa-mangsanya. Sehari-hari itu serang mangsa dia di Itali, di Amerika, di China, di Kanada, di Sepanyol, di negeri-negeri besar-besar halus dan sebagainya. Atau risalah amaran Allah untuk diambil iktibar oleh sekalian ahli bumi. Sekarang ni tak ada seorang manusia yang akil balik, yang berakal, mereka rasa belaka akan corona. Tak ada lelaki, tidak ada orang perempuan yang berakal, yang balik, mereka dia terasa katanya corona ini adalah satu-satunya benda yang pelik yang dia pakak takut belaka. La ilaha illallah. Tak ada satu risalah yang dapat sampai kepada setiap manusia hari ini. Tidak ada manusia kecuali sampai risalah ni. Sama ada dia tu sebagai orang yang ditimpa virus ni atau tidak, atau yang mati, atau yang sedang menerima timpaan, ataupun yang telah sembuh daripada menghadapi penyakit ni. Maka semua tu wajib baca akan rahsia-rahsia yang ada dalam penyakit ni, supaya kita tu benar-benar dapat menghadapi akan penyakit dengan benar-benar betul menurut ajaran Allah tuai kepada penyakit, tuai kepada alam ini, dan sunnah Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang terpilih untuk jadi contoh kepada hidup manusia dalam dunia, dan manusia yang terbaik, tertinggi, termulia di kalangan manusia, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada zaman dulu ramai yang mati dengan sebab ta'un ini. Sebab tak tahu katanya nawaklah mana. Manakala zaman sekarang Allah kurnia ilmu kepada hamba-hamba dia, 'allamal insana ma lam ya'lam, dapat mengadakan obat-obat dan cara menghadapi benda ni dengan betul. Suruh duduk jauh-jauh, suruh jangan pergi duduk beripung, suruh jangan gapa dia buat gitu, buat begini. Semua tu adalah ilmu yang Allah Ta'ala ajar manusia, Islam dan kafirnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia tak ada ayat kata 'allamal muslima. Allah Ta'ala mengajar, Allah mengajar manusia barang yang manusia belum tahu masa dulu. Lah ni tahu wak ubatnya, wak kapanya, tubik ubat di Jepun, tubik ubat di China. Alhamdulillah, itu kita syukur pada Allah. Semua tu risalah belaka tu, semua tu merupakan san yang Allah Subhanahu wa taala untuk pakak kita mikir. Yang ramai disembuh oleh Allah daripada kalangan pesakit lah ni. Naik kepada 700,000 lebih dah. Dekat Penlan dah orang sakit seluruh dunia. Dan matinya 40 dekat 40,000 dah. Alhamdulillah ala kulli hal, tempat kita tu mati tak ada banyak orang lagi. Di antara negeri yang sedikit mati, negeri kita lah, walillahil hamdu wal minnah. Allah Ta'ala masih nak beri peluang untuk beribadat pada dia lagi tapai.
Nama Allah hai raka miokat sampai gapa dia tamparakit. Nah, dalam ciwit terhadap Allah SWT. Nah, sasenakit dan sebagainya jadi lebih molek lagi pada dulu. Mari duk pakdi ta Allah. Nah, jadi lebih pada dulu lagi. Kira-kira yang mati pada belakang-belakang ini tidak sampai 5% lagi. Sampai hari ini tak sampai 5% lagi dari yang mengidapi penyakit. Nah, alhamdulillah. Kalau nak kira dalam dunia, oh sikit benar. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ya'fu an kathir. Dia tak ambil buku semua kesalahan manusia. Tak. Ambil sebahagian sahaja. Dengan sebab tu, maka mati sikit. Ya. Kalau nak kira tak sampai 5% daripada orang yang ditimpa penyakit. Wallahu Ta'ala alam. Terutama bilangan orang Islam, kalau nak banding dengan orang bukan Islam, maka amatlah sedikit bilangannya. Sebab orang Islam tu diberi kerana kesalahan tidak menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Tidak apa dia al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tidak kuat. Tengok manusia buat benda jahat, tidak kuasa nak lari, tak ada usaha lari, maka semua tu merupakan pintu-pintu terbuka untuk masuk penyakit dalam masyarakat Islam sendiri. Hai umat Islam, kita kena khabar, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Walillahil hamdulillah. Oleh itu marilah kita pakat berubat. Nah, Allah Ta'ala suruh Nabi wayak kepada umat dia, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan fatadawaw. Hadis ni hadis Sahih Bukhari rakam 578. Nah, dan fatadawaw ditambah oleh hadis Nasa'i dan Ibn Hibban kata hadis sahih, begitu juga Al-Hakim kata hadis sahih. Fatadawaw maksudnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit kecuali ia menurunkan baginya bahan dan cara untuk sembuh penyakit itu. Maka perubatlah hai umat Islam, hai orang, hai hamba aku yang kata penyakitmu itu. Nah, ada satu lafaz lagi, fatadawu ibadallah, hai hamba Allah, naklah kamu tu perubat, jangan helak. Kerana perubat tidak menafikan tawakal kepada Allah sama sekali. Seperti kita tu makan, tidak menafikan tawakal untuk kenyang. Kalau tak makan lapar, kalau tak minum air dahaga, kalau tak berubat pun sakit. Begitulah ceritanya. Tidak menafikan apa-apa yang dinamakan wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka tawakal ni apabila kita berubat, nak tawakal pada Allah yang juru menyembuh. Adapun ubat tidak menyembuh, doktor tidak boleh menyembuh, yang menyembuh ialah Allah. Tu makna tawakal. Adapun tak berubat dulu tu, maka di sisi setengah pandangan ulama adalah luput makna tawakal. Ataupun benda-benda seperti itu tidak dikehendaki daripada hamba-Nya tawakal sampai kepada mereka itu. Sebab beribadah melalui tadawau ni, perubatan ini merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menjaga dari serangnya virus corona COVID-19 ni, Islam memberi keutamaan kepada jagaan sebelum daripada rawatan. Kita mari pangkan sebelum benda raksa. Allah Ta'ala berat pada pangkan dulu. Al-wiqayah muqaddamun au khairun minal minal ilaj. Wiqayah ni jaga jangan berlaku penyakit. Lebih baik daripada mari penyakit lepas tu hidup merawat. Hidup berubat. Sebab itulah Islam mengatur cara-cara jaga kesihatan jiwa dan raga dengan berbagai-bagai bentuk, sama ada bentuk makanan, minuman, senaman maupun berbentuk semua cara hidup dalam Islam hak Nabi buat contoh sebagai sunnah tu
kena 100% dengan cara hidup untuk nak wiqayah daripada penyakit. Sebab tu Nabi tak biasa sakit apa-apa kecuali sakit mati, kerana Allah Ta'ala tu nak uya mati sakit sikit-sikit sekaja. Nah, maksud sikit-sikit ni tak ada banyak hari dan tak ada dikira penat, kecuali Nabi itu memang penat lebih pada orang biasa apabila Allah Ta'ala uji dia. Termasuk juga doa-doa, masuk cara hidupnya doa. Kena duk berdoa, jangan duk peramak, jangan duk samba dengan Allah. Allah duk dekat dengan kita, suruh kita tu berdoa pada dia yang nak terima doa kita. Kita tak biasa berdoa. Suruh tak email semua berdoa apa, kita tak berdoa sendiri. Nah, tak urak setara mana, nah, tak pandai setara mana, nah, tak berdoa sendiri. Saya doa ya dah, doa ni tak mesti orang habis perinia. Manusia semua pandai berdoa. Ya Allah sakitnya, ya Allah sembuh. Lah tu doa dah panggil. Alhamdulillah sebaik-baik doa. Alhamdulillah tu khairul doa. Alhamdulillah sebaik-baik doa ialah kata alhamdulillah. Tu hari remak sikit-sikit sihat, alhamdulillah sihat hari ni. Nah tu doa dah panggil lah. Kadang-kadang puak kita tak erti makna berdoa, lalu tu duk helakwi kepada orang-orang tertentu doa kita nanti amin. Nah, watanak tamlah ni kita kena duk peram, jangan ada. Tiap-tiap orang wajib berdoa kepada diri dia, sekurang-kurangnya doa ihdinas siratal mustaqim dalam semaya tu. Doa dah tu, tunjuklah kami akan kepada jalan yang lurus ya Allah. Di antaranya yang biasa saya nak sebut di sini ada lebih kurang 17 perkara untuk nak wiqayah. Satunya kebersihan. Memang agama Islam adalah agama yang menitik berat tentang kebersihan. Wajib menjaga kebersihan diri, makanan, minum, pakaian, alat-alat penggunaan rumah tangga, bilik tidur, bilik air, tempat kerja dan tempat ibadat dan sebagainya. Hatta tempat main, tempat senaman. Karena kotor itu adalah suasana yang subur untuk hinggap penyakit-penyakit. Bukan sekadar corona saja, tapi penyakit lain pun dia kena ke cemar. Cemar tu adalah apa dia, negeri penyakit. Cemar-cemar, jangan ada negeri penyakit dalam rumah kita, dalam tubuh badan kita, jangan dalam pakaian kita. Dalam membuat kebersihan tidak cukup sekadar ada sekadar air tu tak cukup, tetapi pasti guna sabun atau apa-apa yang mematikan kuman, alkohol, gel dan sebagainya, terutama basuh tangan dan muka. Naklah acak kali dan biarlah betul cara basuh tangan tu betul. Gonyoh kok mana gatik, selak kok mana gatik, menurut penerangan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan badai-badai kesihatan. Nah, bahagian faiz termasuk. Nah, badai-badai kesihatan riwayatlah mana basuh tangan, basuh muka lah, no turut dia, jangan basuh. Kadang-kadang setengah orang tu bukan basuh tangan, basah tangan. Tu kau jadi peluang kepada kumen untuk main hinggap tangan dia yang basah juga. Basah cerik sikit tak ada apa. Tu yang panggil basah tangan. Tu supaya panggil penyakit mari masuk dalam tubuh badan dia dah, sebab air ni kadang-kadang merupakan sarana kepada penyakit masuk juga. Alhamdulillah umat Islam di fardu salat 5 waktu sehari semalam yang dia dahului dengan berwuduk dan bersugi. Dan seboleh-bolehnya naklah sentiasa dalam keadaan wuduk kita. Kerana wuduk senjata mukmin di setiap masa, kerana wuduk adalah senjata orang mukmin. Dan setiap kali hendak solat saya berwuduk walaupun sekadar tajdid, membaharui. An Uthman bin Affan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aita law kana bi fana'i ahadikum nahrun yajri yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat ma kana yabqa min daranihi. Qalu la syai'. Qala la, qala fa inna as-salawati tuzhibu dhunub kama yuzhibul ma' ad-daran. Alhamdulillah. Sahih Muslim nombor 283. Daripada Uthman bin Affan, dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ada sebatas sungai yang berlari di hadapan halaman rumah seorang kamu, di mana dia mandi dalamnya sebanyak 5 kali sehari mandi dalam sungai.
Apakah masih ada kekotoran pada badannya? Ni nak ayat atakinah pada ambil ismaya 5 kali sehari itulah. Para sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya solat 5 waktu sehari semalam yang didahului dengan ambil wuduk. Dan ambil wuduk nombor 1 sekali bersugi, beruh gigi ataupun sugi. Yang kedua istinsyak air ke hidung. Serut air masuk hidung, hembus tubik tu. Hak tu wajib diisi Abu Hanifah. Nah, siapa tahu Allah tu berdosa dalam ambil semaya. Serut air masuk ke hidung, sembuh tubik mari. 5 kali sehari kita serut air masuk ke hidung sembuh mari. Kerana penyakit masuk melalui hidung, melalui mulut. Beruh gigi, hidung kita istinsyak. Masya Allah, 5 kali sehari. Tetapi kadang-kadang umat Islam ambil semaya tak apa sempurna. Nak kata tak apa betul tu tak, insya-Allah tak apa sempurna menurut sunnah Nabi SAW. Nabi istinsyak air masuk dalam kepada sih semula pula. Supaya nak ada penyakit. Siapa Nabi kata syaitan duduk dalam apa lubang hidung syaitan. Penyakit-penyakit ni syaitan, penyakit-penyakit. Nauzubillah min dzalik. Gitulah kata semaya menghapuskan dosa-dosa seperti air dapat menghapuskan atau menghilangkan kekotoran. Untuk menyempurnakan kebersihan serta menolak dari penyakit berjangkit itu, naklah guna mask ni. Mask ni tutup hidung. Nah, kita kena guna mask. Nah, kemudian orang Tina pakai niqab selalu dah. Orang Tina pakai katuk. Nah, katuk muka niqab dia panggil. Nah, setiap kali keluar rumah dan bergaul atau berjumpa dengan orang lain, terutama di tempat peripon ni. Kalau kita terpaksa nak tubik lah, padahal suruh duduk dalam rumah lah ni. Kalau capai nak tubik, beli ikan sikit-sikit, capai doa tu, maka pakai mask, pakai niqab bagi orang perempuan untuk nak jangan buka hidung, jangan terbuka mulut sebagai lubang untuk masuknya penyakit. Juga mata pakai cumi mata kan boleh. Nah, kalau tak itu pun tak apa. Nah, mata tak luah mana. Nah, hak masuk luahnya mulut dan hidung. InsyaAllah salamah. Maka kita katuk benda tu orang Tina pakai niqab malak benar dah. Sebab apa? Sebab dia sebagai tuan kepada bawa penyakit kadang-kadang masuk dalam rumah tu. Lepas tu dia buat makanan pula. Kalau dia tuan penyakit kat makanan, kita penuh dengan penyakit pula lah. Nah, sebab itu orang Tina disyaratkan supaya niqab tu bagus benar dah. Utama waktu nak jumpa dengan orang. Niqab ni waktu nak jumpa dengan orang habsah. Duk sorang tak apa, tak kena duk niqab apa. Nah, oleh itu maka ikhwan yang saya milih sekalian, setiap kali keluar daripada rumah kita pakai hak tu. Itulah, nah, wiqayah mula-mula sekali, jaga kebersihan dengan sungguh-sungguh. Nah, kebersihan bilik air kita, jangan ada air duk teladung, jangan ada cemar, jangan ada lipah, jangan ada bergapa. Nah, kebersihan dalam tempat dapur kita semua juga, semua tu kena bersih. Jangan ada benda-benda nampak. Ni enggak, kalau kain tak buruk, ya tak buat nyapu. Ambil kain buruk, baru buat nyapu. Buat sapu pinggan, ambil kain buruk. Semua tu adalah cara mikir tak betul. Nak sapu pinggan, nak sapu meja, ambil kain baru, beli baru, khah. Untuk nak sapu pinggan. Jangan ambil kain hak pakai, hak tak saya pakai dah, baru dia buat kain. Dia panggil kain buruk, dia panggil. Ambil kain buruk, buat nyapu. Tak betul belakang tu, hai umat Islam. Nah, kain buruk tahu. Jangan buat menyapu, jangan buat apa. Kena nyapu ni, nyapu pinggan ni tempat kebersihan. Pinggan tu tempat kebersihan makanan kita, makuk baik, gelas baik. Jangan ambil kain buruk buat nyapu sama sekali. Beli kain bulu hak baru-baru, boleh 30 lah taruh cadar untuk kita tu nak buat sapu makanan, sapu segala bencana yang menjadikan puyuk pinggan kita tu, insya-Allah taala. Jazakumullahu khairan. Allah taala afanallahu wa iyyakum min sayyil asqam wa waba'i corona. Allahumma irfa' waba'a corona anna wa an al-ibad wal bilad wa ballighna ramadan wa nahnu salimun mu'afun min sayyil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.